Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, seperti yang saya janjikan semalam, kita bertemu pagi ni insya-Allah, alhamdulillah. Walaupun suara saya macam serak-serak basah sikit, tapi pagi ni saya nak kongsikan dengan anda semua seperti mana apa yang saya janjikan dengan anda semua semalam berkenaan dengan misi rumah pertama. Sementara tu sekejap saya ada benda nak setting sikit sambil-sambil tu. Okey. Okey. Misi rumah pertama. Okey, so saya dah okey kat sini. Sekejap So siapa yang tengah follow saya punya live pagi ni? So cuba komen sikit hi. So siapa yang tengah follow saya punya live pagi ni boleh komen sikit hi, supaya lebih ramai lagi yang tengah tengok. So okey ke okey pagi ni? So saya nak kongsi pagi ni, sebelum saya nak start kita punya topik pagi ni berkenaan dengan misi rumah pertama. Cuma saya nak bagi tahu sikitlah. Okey. Apa yang saya nak bagi tahu, saya ni bukanlah pakar ataupun saya ni bukanlah sesiapa pun. Saya cuma berkongsi berdasarkan pengalaman-pengalaman lepas selama saya bekerja sebelum ni. So saya banyak berjumpa dengan orang, saya banyak bertemu dengan orang yang mana nak beli rumah, tak lepas, tak layak. Dan ada juga yang saya bantu dari segi dia dah ada rumah, dia refinance balik rumah tu di atas sebab-sebab tertentu, di mana dia nak pakai duit tu, dia nak bantu anak dia untuk sambung belajar. Ada yang untuk tampung kos sara hidup. Okey, so banyak sebab. Ramai orang jadikan hartanah ni sebagai satu aset ataupun sebagai satu exit plan. Okey. So siapa yang tengah follow live saya pagi ni, komen sikit hi. Okey. So jangan lupa share supaya lebih ramai lagi yang dapat ilmu, dapat manfaat apa yang saya nak bagi tahu pagi ni. So saya pun dah sediakan beberapa nota untuk saya share dengan you all semua. So kalau you all pun tak, kalau kata you all dah ada buku untuk tulis nota, lagi bagus lah. So saya dah sediakan kat sini nota sikit. Okay, so saya start kita punya pagi ni. Saya bagi tahu benda yang pertama, apa yang saya nak share dengan you all semua berkenaan dengan kita punya tajuk adalah misi rumah pertama. Cara untuk dapatkan ataupun kita punya ultimate goal kita adalah untuk memiliki rumah pertama. Okay, so nak tak nak benda yang pertama sekali, semua orang kena buat supaya kita punya kewangan kita stabil. So kewangan kita mantap, supaya lebih ramai, supaya pihak bank dapat bagi kita financing. Okay. So sebelum kita pergi lebih jauh, so saya nak, bila you all dah masuk dalam saya punya sesi live pagi ni berkenaan dengan misi rumah pertama, apa yang saya nak you all buat adalah korang semua kena ada matlamat. Korang kena ada impian yang pertama. Lepas daripada impian, korang kena ada matlamat. Sebab kita tengah cakap berkenaan dengan rumah. Okay, so bila kita tengah cakap tentang rumah, so maksudnya sekarang ni you all semua dah ada impian. Okay, aku nak beli rumah. So aku nak beli rumah. Rumah tu dekat mana yang you all nak beli? So bila you all nak beli rumah, you all nak beli rumah kat mana? Satu. Lepas tu yang kedua, berapa harga rumah yang you all nak beli? Okay, kedua, rumah jenis apa yang you all nak beli? Ketiga, dekat mana rumah tu you nak beli? So maksudnya sekarang ni, bila you dah ada impian, maksudnya you tengah fikir, tengah bayangkan untuk rumah tu macam mana dan sebagainya, berapa harga rumah nak beli. So you dah ada impian macam tu, you kena tulis. Bila you tulis atas kertas, tampal dekat dinding, supaya hari-hari you all tengok benda tu, supaya impian tadi tu bertukar menjadi matlamat dan kenyataan. Bila you tengok hari-hari, you akan tahu, okay, ni matlamat aku nak beli rumah ni. Macam mana aku nak capai rumah ni?
macam mana aku nak beli rumah ni. Itu yang kita akan lalui dalam saya punya siri misi rumah pertama, apa yang saya nak share dengan you all semua. Okay. So bila so korang ni ada ke tak ada ni? Ada ke ada tengah follow saya punya sesi ke tak ada ni? Kalau tengah follow cuba bagi love sikit. Okay. So sebelum saya nak pergi, okay, so sekarang ni bila kita dah ada matlamat, kita dah ada impian, kita dah tulis kita punya impian, kita dah tulis kita punya matlamat, kita dah tengok hari-hari, so kita dah tahu dah, kita dah aim lah apa yang kita nak beli, berapa harga rumah kita nak beli, dekat mana kita nak beli. Okay, so kita akan go on cara untuk capai, cara untuk dapatkan rumah tersebut. So apa yang saya nak bagi tahu pagi ni, benda yang paling penting, benda yang paling mustahak adalah kita punya financial strength, kita punya kewangan kita sendiri. So kalau kewangan kita barai, kewangan kita tak okey, kewangan kita tak mantap, so pihak bank pun tak nak bagi financing kat you all. So dulu masa saya kerja, ramai yang saya terpaksa reject. Sebab bila dia datang cuba semak kelayakan, at last kelayakan tu tak lepas dan tak ngam pun dengan harga rumah yang dia nak beli. So dia pun pada mulanya dia dah seronok dah nak beli rumah tu. Tapi bila jumpa saya, lepas tu dia kata, cik adalah harapan terakhir saya. Saya dah pergi banyak bank, semua bank tak nak. Sekarang ni jumpa dengan cik last. Kalau cik tak boleh juga, saya pun tak dapatlah nak beli rumah ni. So apa yang saya boleh buat? Saya just kira based on guideline. Sebab semua benda dah diletakkan peraturan, dah ada dia punya syarat-syarat dia. So pihak bank pun apa yang dia boleh buat, dia just follow je peraturan tu. So apa yang paling penting, you all semua kena tahu apa peraturan tu, supaya you all boleh follow peraturan tu, dan you all boleh membuatkan pihak bank merayu-rayu untuk nak bagi pembiayaan pada you all, dan merebut-rebut. Semua bank bakal call, cik ambil financing dengan saya, cik ambil financing dengan saya. So nampak sekarang ni apa yang saya nak share, saya nak kongsikan dengan you all semua sepanjang episod misi rumah pertama ni. Banyak benda sebenarnya. Saya akan start daripada bawah sampai ke atas. Sebab kita tak nak cerita dulu berkenaan dengan rumah, apa jenis rumah, macam mana nak buat financing, rumah yang macam mana nak kena beli, dekat mana nak beli. Benda-benda tu kita boleh fikir kemudian. Sebab kalau kata ground dia, basic dia tak power, basic dia tak kukuh, so benda tu takkan kukuh, benda tu dia akan senang. Sebab tu yang saya nak, ada dua benda yang saya nak kongsikan. Yang pertama berkenaan dengan PAI, PAI pengurusan kewangan, carta PAI pengurusan kewangan. Bukan cerita bab makan pagi ni, sebab tengah puasa kan. Okay. So saya nak cerita berkenaan dengan PAI kewangan, lepas tu nak cerita berkenaan dengan piramid kewangan. Okay. So semakin kukuh kita punya kewangan, semakin kuat untuk kita nak dapatkan financing, dan semakin mudah untuk kita dapat financing. Okay. So benda yang pertama saya nak kongsikan adalah pagi ni berkenaan dengan saya nak kongsikan berkenaan dengan kita punya carta PAI. Saya nak kongsikan carta PAI kita pagi ni. So saya nak tulis sikit carta PAI tu. Okay. So hopefully you all semua okay. Ada kertas, ada pen. So saya nak lukis sikit carta PAI tu. Sekejap Bila kita buat satu bulatan, sorry lah bulatan saya tak berapa nak okey sangat. Okay, so bulatan. So daripada bulatan ni, benda yang paling penting lebih kurang dalam 60% kita ada buat pembahagian dia. Okay, bahagian dia saya kongsikan dekat sini. Pembahagian dia 60, 20, 10, 10. Okay, nampak ke nampak sekarang ni? 60, 20, 10, 10. So apa tu 10? Apa 10 lagi? Apa 20? Apa lagi 60? Okay, so nampak ke nampak? Okay, so kita pergi yang pertama sekali, 10% yang pertama. 10% yang pertama ni adalah lindung. So you kena ada satu perlindungan, satu protection. Yalah, korang beli kereta pun beli road tax insurance kan. So lebih kurang benda yang sama. So you all kena lindung you punya diri, you kena lindung you punya harta. 10% yang pertama. 10% yang kedua adalah labur, pelaburan. So
Kalau orang bisnes pun banyak melabur, takkan kita individu biasa tak nak melabur? Sebab apa? Kita at least kita kena ada satu pelaburan. Kita kena melabur supaya kita punya duit tu diganda-gandakan. Barulah kita boleh capai financial freedom. Sebab kalau selagi duit tu kita letak dan duit tu tak berganda dan duit tu tak berganjak, so memanglah takkan jadi financial freedom. Okay, so 20% yang seterusnya adalah simpan. So dekat sini simpan, saya nak bagi tahu, simpan ni bukanlah simpan duit dekat saving account biasa. So simpan ni sebenarnya kita simpan dekat tempat yang boleh sama macam labur tadi tu, di mana bila kita simpan kita dapat return, kita dapat dividen. Barulah duit simpanan yang kita simpan tu pun beranak juga sekali. Tapi saya bahagikan, maksudnya saya bahagikan lindung, labur dan simpan. So saya tulis kat sini, lindung, labur dan simpan. Okay, so lindung 10%, labur 10%, simpan 20%. So maknanya sekarang ni you kena lindung, you kena labur, dan dalam masa yang sama you kena simpan. Mesti ramai yang tanya, apa itu 60% tu? 60% tu apa pula? Okay. 60% ni. Cuba you all komen sikit dekat komen tu. Cuba komen sikit, berapa banyak nak kena lindung? Berapa banyak nak kena labur? Berapa banyak nak kena simpan? Cuba tulis sikit dekat komen tu. Nak tengok korang faham ke? Faham apa yang saya sampaikan ni? Takut nanti saya cakap sorang-sorang pula kan. Okay, so lindung, labur, simpan. Ada setengah orang, dia cantum sekali semua 40% dalam satu tempat. Saya nak nasihatkan satu je. Kalau you all beli telur, you bubuh dalam satu plastik, betul? Bila you bubuh dalam satu plastik, you bawa, you gantung dekat raga, you bubuh dekat dalam raga motor. So naik motor. So tiba-tiba bila sampai rumah, dapati semua telur tu pecah. Sebab letak dalam raga, letak dalam satu plastik yang sama. So apa yang saya nak bagi tahu dekat sini sebenarnya, konsep dia sama juga. Jangan letak semua telur dalam satu bakul yang sama. So bila you all letak semua telur dalam satu bakul yang sama, itu akan mengakibatkan semua you punya duit akan hancur macam tu je. Kalau terjadi apa-apa kepada kepada tempat yang you all simpan tu lah, you all pilih tu, sama ada untuk lindung, labur atau simpan. Kalau you pilih satu tempat yang sama, so kalau jadi apa-apa kepada that company, so habis semua you punya duit. So apa yang saya punya nasihat sekarang ni, you kena lindung 10%, at least 10% daripada you punya gaji. Okay, labur dan simpan. So biasanya labur dan simpan ni kadang-kadang ada orang yang bijak, dia sekalikan. Tapi walaupun labur dan simpan ni adalah 30%, so tapi dia tak guna totally 30% kepada satu tempat yang sama. Maknanya sekarang ni dia still bahagi-bahagikan daripada 30% labur dan simpan tadi ni. Sebab kan saya cakap tadi, kalau kita simpan, bila kita simpan duit, maksudnya sekarang ni kita simpan di tempat yang boleh menghasilkan duit. Bila kita simpan duit tu, dia akan jadi berganda. So sama juga dengan proses pelaburan. Cuma pelaburan ni beza dia, kita melabur dan dia akan ambil masa tempoh yang lama. So simpan, dia ada banyak pilihan. Sama ada kita nak simpan di tempat yang pelaburan, ataupun kita nak simpan di tempat yang kita dah tahu dah berapa dia punya return dia. Saya ambil contoh sekarang ni, contoh macam kita pergi ke bank. So bila kita pergi bank, ada satu produk yang bank offer, yang mana semua orang boleh buat, iaitu simpanan tetap, ataupun kita panggil dia fixed deposit. So itu kita memang dah tahu dah. Okey cik, kalau cik simpan 100,000 tempoh 1 tahun, berapa profit yang cik akan dapat, berapa bank akan bagi profit. So dekat situ you all dah boleh jangka berapa profit yang you akan dapat bila you laburkan 100,000, bila you simpan dan labur 100,000 dalam fixed deposit. Satu, saya ambil contoh. Itu bagi yang semua orang yang boleh guna. Ataupun kalau kata you jumpa dengan financial consultant, yang mana dia boleh advise you untuk labur dan simpan dalam unit trust, unit amanah, unit trust, saham, bond, sukuk dan sebagainya. Dekat situ dia akan bagi tahu return berapa persen, 10%, 12%, 15%. Tapi situ dia ada risiko. That's why saya cakap tadi, mungkin you boleh bahagikan you punya duit sikit ke dalam fixed deposit, sikit ke dalam sukuk, unit trust dan sebagainya, dan sikit lagi kepada bagi mana yang Bumi Putra dia ada kelebihan di mana dia boleh buat unit amanah untuk ASB.
Okay. So bila dia boleh buat benda tu, sebab return kat situ biasanya tak boleh menjanjikan langit dan bintang, tapi biasanya dia punya return tu agak stable. So that's why kita kena buat pilihan yang tepat dekat mana kita nak labur dan simpan. Sebab lindung kita dah tahu dah, satu je tempat dia, cuma which company yang kita nak, itu pilihan masing-masing. Okay. So labur dan simpan kita boleh pilih, kita boleh bahagi-bahagikan berapa banyak yang kita nak. So last, yang paling besar punya part ni, yang paling besar sebenarnya yang part ni adalah 60% ni adalah untuk you punya komitmen. Okay. So bila yang 60% ni adalah you punya komitmen. Sebenarnya komitmen ni adalah termasuk you punya sewa rumah, you punya bil elektrik, bil telefon, you punya loan peribadi, you punya loan credit card, loan car loan, ASB loan, PTPTN, semua you punya loan dengan semua you punya keperluan, you punya makan, minum, everything, semua you letakkan dalam satu bahagian, iaitu 60%. So bila you dah boleh bahagikan macam ni, so dah nampak you memang seorang yang pandai susun duit. So pandai ni, pandai untuk bahagi-bahagikan you punya duit supaya nampak kewangan tu mengalir cantik je. Okay. Sorry, tak apa, sihat sikit. Okay. So ini apa yang saya nak sampaikan. Yang pertama sekali berkenaan dengan carta pie kewangan. So di mana kita bahagikan kita punya kewangan kepada 10, 10, 20 dan 60. So total menjadikan 100% kita punya kewangan setiap bulan. Sebab ada setengah orang bila dia dapat gaji, apa yang dia buat, dia terus bayar semua hutang, dan sekali dia dah tak ada duit nak simpan. So why not, kalau siapa yang belum lagi terjebak dengan masalah-masalah yang macam tu, so dah boleh start untuk buat portion labur, simpan dan lindung. Tapi siapa yang dah sampai ke tahap yang mana yang saya cakap tadi tu, dia punya saving account sebenarnya bukanlah saving account, dia punya account gaji dia adalah account laluan. Sebab apa saya cakap account laluan? Hari ni masuk gaji, bayar hutang semua, esok dah habis, clear. So ramai yang saya jumpa yang macam tu. So apa yang dia boleh buat, mungkin dia boleh buat extra income, side income lah. So dia boleh buat business. Sementara nak raya ni, mungkin dia boleh jual kuih raya ke, jual baju raya ke, kan? So dia cuba cari side income, cuba cari pendapatan tambahan. Mungkin kalau kata mana yang kerja 9-5 malam boleh buat Grab ke, okay? So at least kita ada satu pendapatan sampingan. Bila pendapatan sampingan tu you boleh buktikan kepada pihak bank, maksudnya sekarang ni you memang konsisten, you memang betul-betul committed untuk dapatkan financing daripada dia orang. Sebab dia orang yakin untuk bagi financing tu. Okay? Faham ke faham sekarang ni? So apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni, bila you all dah boleh bahagi macam mana yang saya tunjukkan tadi tu, so memang dah satu step yang okey, satu step yang bagus. So lepas daripada you all dah boleh bahagi benda yang macam tu, so benda yang kedua yang saya nak sharekan adalah berkenaan dengan piramid kewangan. Saya nak you all faham berkenaan dengan piramid kewangan ni. So saya lukis piramid sekejap. So saya lukis piramid. So siapa yang ada buku, siapa yang ada kertas, boleh lukis piramid lebih kontur dia macam ni lah. Tak payah lukis piramid sama macam dekat Mesir tu. Okay, so lukis piramid kita bahagi pada 4. Kita bahagi kepada 4. So benda yang pertama sekali adalah perlindungan. Tadi perlindungan tadi berapa persen dia punya portion? 10% je, betul tak? Tapi nampak tak? Piramid ni dia punya base bawah sekali adalah perlindungan. Okay. So yang kedua adalah berkenaan dengan simpanan. So point yang kedua adalah simpanan. Okay. So saya tulis point yang ketiga dan yang keempat terus. Yang ketiga adalah so yang ketiga adalah pelaburan, dan yang keempat ialah aset. Okey, sebelum kita nak capai ke bahagian aset ni, so kita kena melalui step by step. Once kata you dah boleh buat piramid ni,
Kalau kata you dah ada satu base yang kukuh, yang saya cakap tadi tu berkenaan dengan pelindungan. You dah kukuh pelindungan, you dah kukuh simpanan, you dah kukuh pelaburan, on that time you dah ada aset. Pihak bank memang sangat-sangat suka dengan orang yang macam ni. So dia akan mudah untuk bagi financing kepada you all semua. Okay. So bila you, tapi sebenarnya saya tak nak cakap berkenaan piramid ni hari ni. Sebab kalau saya cakap berkenaan piramid ni panjang cerita dia. Okay, sebab tu saya buat saya punya misteri rumah pertama ni ada part 1, part 2, part 2, part 3. Sebenarnya saya kalau ikut rangka saya punya live saya berkenaan dengan misteri rumah pertama punya episod ni, ada lebih kurang dalam 7 episod. 7 part. So siapa yang betul-betul committed, saya nak tahu siapa yang betul-betul committed untuk untuk follow saya punya live misteri rumah pertama, untuk dia sama-sama untuk capai impian dia untuk beli rumah pertama. Tak kisah sama ada untuk tahun ni, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun, 5 tahun lagi. So at least dia dah ada impian, dia dah ada matlamat untuk beli rumah tu. So maknanya pada waktu tu, pada waktu sekarang ni, follow saya punya live misteri rumah pertama. Share banyak-banyak, share ramai-ramai supaya lebih ramai lagi dapat manfaat, dapat ilmu berkenaan dengan apa yang saya kongsikan ni. So dia akan, mudah-mudahan Allah permudahkan dia punya jalan untuk dia nak beli rumah. Okay, Aiman Azmi, info yang menarik. InsyaAllah saya cuba kongsikan setakat mana knowledge yang saya ada based on saya punya pengalaman, supaya saya nak ramai orang dekat luar sana dapat beli rumah yang pertama dia at least pada tahun ni. Mana tahu kan, mungkin dia rasa macam tak mampu lagi lah, dia tak layak lagi lah, dia tak yakin lah. Tapi mungkin lepas pada follow ni, insyaAllah Syawal Abdullah tahun ni bagus, insyaAllah saya doakan semoga Syawal dapat capai untuk beli rumah pada tahun ni. Okay. So tadi faham apa yang saya kongsikan berkenaan dengan carta pie tadi tu. Okay. So you all balik, you cuba rangka balik, you cuba tulis balik berapa persen dah you punya komitmen sekarang ni based on you punya gaji. Okay. So nanti lepas pada dah habis sesi live, nanti you cuba lukis balik carta pie tadi yang saya bagi ni. Okay. Daripada carta pie ni tadi, cuba you all tulis balik. Ada tak you punya portion lindung, ada tak portion labur, ada tak portion simpan, dan berapa portion sebenarnya untuk you punya komitmen. So once you dah boleh buat benda tu, cuba reduce ataupun cuba increase whichever part yang you rasa macam ada sangkut-sangkut sikit. Okay. So saya nak share sikit, saya nak bagi tahu secara kasar berkenaan dengan piramid kewangan yang saya kongsikan tadi. Okay, piramid kewangan tadi ni, benda piramid kewangan ni dia ada pelindungan. Lepas tu yang kedua apa dia? Simpanan. Yang ketiga adalah pelaburan. Dan yang keempat adalah aset. Okey. So saya ambil daripada bawah ke atas. Sebab piramid dia kena ambil daripada base lah. Okey, so pelindungan. Pelindungan ni sebenarnya lebih kepada takaful ataupun insurans lah. So sekarang ni kebanyakan orang kita dia banyak ambil takaful. So apa tujuan takaful ni sebenarnya? Kenapa takaful punya base tu sangat besar? Kenapa dia dekat bawah sekali? So takaful, pelindungan, apa yang tujuan pelindungan ni sebenarnya? Sebab kalau you beli rumah sekalipun, you ada MRTT, you ada mortgage reducing term takaful. Itu adalah salah satu topik yang saya akan cover juga dalam misi rumah pertama, supaya you all lebih faham apa itu MRTT dan apa pentingnya MRTT. Kalau tak ambil MRTT apa jadi? Okay, so nanti kan tunggu. Okay, so nanti sesi live yang akan datang saya akan kongsikan berkenaan dengan benda tu. Tapi hari ni saya nak kongsikan secara kasar sahaja berkenaan dengan piramid kewangan yang bahagian takaful tadi ni. Apa yang dia cover adalah apa yang paling penting dalam perlindungan takaful yang you all kena tahu dan you all kena ambil tahu dan sepatutnya you all ada adalah benda yang dia cover sekiranya meninggal, sekiranya cacat kekal, dan sekiranya terkena penyakit kritikal. So benda ni nampak macam mudah. Aku tak kena kot. Mana nak tahu kan? Siapa tahu? Kita tak tahu. Allah yang lebih mengetahui segala-galanya. Kita hanya merancang. Tapi kalau kita dah boleh melindungi daripada awal, why not? That's why saya cakap tadi, sebenarnya portion untuk perlindungan tak banyak pun. Saya cuma cakap dalam 10% je. Compare dengan portion simpan, di mana portion simpan lagi tinggi daripada portion perlindungan. So dekat sini 10% tu dia boleh cover 3 benda. Sebenarnya 4. Kalau siapa yang mampu, dia boleh ambil yang keempat. Saya tak cakap benda ni penting dan benda ni wajib. Yang keempat ni adalah medical card.
Okay. Medical card ni, kalau mana yang mampu boleh ambil, tak ada masalah. So maksudnya kalau kata dia terkena penyakit whatever so on, so dia boleh dimasukkan ke hospital swasta. So dia dapat special punya layanan. Okay. Tapi kalau kata siapa yang tak mampu nak ambil, at least ambil tahu, at least perlu ambil tahu berkenaan dengan 3 coverage yang saya bagi tahu tadi. Okay. Sebab yang keempat, medical card tu, kalau kata you all tak mampu dan you all belum lagi nak beli, belum lagi nak subscribe untuk medical card tu, boleh je pergi ke hospital kerajaan lagi. Cuma kena menunggu sikit lah. Okay, itu satu part piramid kewangan yang benda yang paling bawah sekali berkenaan dengan perlindungan. Okay, cuba komen sikit, faham ke faham berkenaan dengan piramid kewangan ni? Apa yang point yang paling bawah sekali tu? Okay, so yang kedua saya nak kongsikan adalah benda yang kedua tadi berkenaan dengan portion simpanan. Portion simpanan ni pun sebenarnya dia ada banyak sangat topik yang saya nak kena cover berkenaan dengan portion simpanan je. Bila you dah power bahagian simpanan ni, baru memudahkan you all untuk beli aset. Sebab you nak beli rumah, you nak kena pakai deposit. Betul? You nak beli rumah, you nak kena bayar kos peguam, you kena bayar kos penilai bagi mana yang beli second hand, you kena bayar kos pindah hak milik. Bagi mana yang membeli rumah. Okay, so bagi sesiapa yang membeli rumah di bawah 300,000 yang ke bawah, di bawah bajet 2018, kos pindah bilik untuk kali yang pertama masih lagi diberi percuma. Maksud bukan percuma lah, sebenarnya dia waive. Dia diberi pengecualian. Tu topik tu pun ada juga, saya akan kongsikan nanti. Cuma you all kena tunggu, sebab saya tak nak kongsi semua sekali. Kalau saya kongsi semua sekali pagi ni, terduduk tergolek korang. Kan tak faham kan? Banyak sangat benda yang saya nak sampaikan. Okay. Okay. So portion simpanan saja pun banyak sangat benda yang you all kena faham dan you all kena tahu macam mana nak simpanan apa yang penting, simpanan apa yang perlu. Okay. So banyak benda yang dalam tu saya nak cover. Okay. So portion yang ketiga adalah pelaburan. Pelaburan ni tak semestinya kepada unit trust semata-mata. Pelaburan ni aset hartanah salah satu pelaburan. Unit trust adalah salah satu pelaburan. Emas adalah salah satu pelaburan. So saya akan kupas satu-satu berkenaan dengan pelaburan juga dalam tajuk dalam misi rumah pertama yang akan datang. Okay. So last sekali, baru dia pergi kepada bahagian aset. Bila you punya financial dah strength, you betul-betul dah power you punya financial, so on that time you dah jadi Power Rangers you punya financial. On that time baru shock pergi apply financing, masuk loan je. Okay cik, besok dah boleh lulus dah. Sebab apa? Tengok you punya record, tengok you punya kewangan memang mantap, memang memang power. So kat situ lah yang kita nak. Sekarang ni kita nak grow daripada bawah sampai ke atas, supaya you all semua mudah ataupun dipermudahkan, supaya dilancarkan lagi proses untuk you all nak beli rumah tu. Okay. So jangan lupa untuk share berkenaan apa yang saya share pagi ni pada orang ramai, supaya ramai lagi kawan-kawan you all yang mana dalam proses, mungkin you all ada kenal kawan you, kenalan you, satu office you, office mate you, yang mana yang dia rasa dia bagi tahu kat you, aku nak beli rumah tahun ni. Tapi dia tak tahu nak beli rumah kat mana, berapa kelayakan dia, nak beli rumah kat mana, macam mana nak sediakan dokumen, everything semua saya akan cover kan. Jangan risau. Okay. Takut nanti rasa macam apa benda ni baru. Ini kita punya part 1. Banyak lagi part-part belakang. Ada lagi part 2, part 3 yang saya akan kongsikan. Kalau saya kongsi semua serentak, kan nanti terburai pula otak korang ni pagi-pagi ni kan. Dah lah pagi-pagi ni, siapa yang dah sampai tempat kerja tu, nak follow saya punya live ni, nanti jangan sampai kantoi dengan bos pula. Kalau tak, ajak bos sekali tengok. Okay. Okay. So saya rasa untuk hari ni cukup sampai di sini dulu. Saya kongsikan. Cuma saya nak ulang balik, benda yang paling penting, you all kena ada impian. Bila you dah ada impian, you jadikan dia satu matlamat, tulis. At least you nampak, you clearkan matlamat you. Berapa harga rumah, dekat mana you nak beli rumah tu,
bentuk apa rumah tu, landed, non-landed, apartment, condo, double story, bungalow, whatever so on. Okay, dekat mana lokasi rumah yang you nak beli. Mungkin ada yang nak beli dekat dengan tempat kerja, mungkin ada yang nak beli dekat hometown, mungkin ada yang nak beli untuk duduk sendiri, ada yang nak beli untuk pelaburan. Okay, so macam-macam yang masing-masing punya impian. So saya tak nak fokus on impian tu dan matlamat, sebab saya just bagi tahu. So at least you all tulis sendiri, you all tengok sendiri hari-hari, so you all akan tahu. Lepas tu, lepas daripada impian dan matlamat, lukis balik carta pie yang saya bagi tadi, 10, 10, 20, 60. Cuba tengok dekat mana dah kurang sekarang ni. Sebab saya belum masuk deep lagi. Saya akan share lagi berkenaan dengan 10, 10, 20, 60 tu. Dalam bahagian 60% untuk komitmen tu, saya akan masuk lebih mendalam lagi, supaya pihak bank akan lebih suka untuk approvekan you punya loan, untuk approvekan you punya financing. Okay. And last, apa yang kita belajar pagi ni adalah berkenaan dengan piramid kewangan, bukan piramid makanan. Okay. Sekejap lagi cerita pasal piramid makanan pula pagi-pagi kan, bukan piramid kewangan. Okay, berkenaan dengan perlindungan, simpanan, pelaburan dan aset. Okay, so jangan lupa untuk share saya punya sesi live pagi ni, supaya lebih ramai lagi dapat manfaat, supaya lebih ramai lagi dapat ilmu. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ni, bila you all share saya punya ilmu, sama macam you share ilmu pada orang lain, semoga bila ilmu tu dipanjang-panjangkan, dia menjadi manfaat pada orang lain dan dapat mengubah nasib you dan juga keluarga you sendiri, InsyaAllah, mudah-mudahan. So semoga kita jumpa lagi di misi rumah pertama part 2. Banyak lagi benda saya nak kongsi ni. Lebih baik you all tulis dalam buku. Kalau tak, nanti hilang macam tu je. Sebab saya tak tahu video ni berapa lama saya nak save. Satu. Lepas tu sepatutnya video ni saya buat dalam grup. Tapi sebab saya tahu ramai orang yang belum join lagi saya punya grup. Siapa yang betul-betul committed, betul-betul nak beli rumah, dah ada impian nak beli rumah, ataupun dah ada rumah tapi nak tambah satu lagi rumah, bukan orang rumah okay? Saya cuma bantu untuk tambah rumah okay? Bukan orang rumah. Okay? So boleh join saya punya grup, sebab saya rasa mungkin misi rumah pertama ni masuk part yang saya tak tahu part berapa, yang saya akan buat dalam grup sahaja, dalam Hilmi Halim Group. Okay? Hilmi Halim Group, instead of saya buat dekat saya punya page. Okay, so sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.